Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita untuk hari ini dalam subjek pengurusan diri tahun 1. Okey, topik pengurusan diri untuk hari ini ialah etika di dapur bersama Cikgu Diana. Baiklah, sebelum Cikgu teruskan sesi pembelajaran hari ini, Cikgu ingin kongsikan kepada kamu aktiviti-aktiviti yang terdapat pada sesi hari ini. Aktiviti yang pertama ialah kamu akan cari barang tersembunyi. Aktiviti yang kedua, kamu akan belajar tentang peralatan makanan di dapur. Aktiviti yang ketiga, kamu akan lakukan bersama-sama cikgu. Dan aktiviti yang terakhir ialah berkenaan dengan tugasan untuk topik hari ini. Baiklah, kamu perlu cari 6 barang tersembunyi di dalam dapur ini. Barang yang pertama ialah pinggan, yang kedua sudu, garpu, cawan, gelas dan mangkuk. Baiklah, jom sama-sama cari pinggan. Adakah kamu sudah jumpa? Betul. Jom kita tengok barang yang kedua, iaitu sudu. Betul. Mari kita lihat barang yang ketiga, iaitu garpu. Okey, kita dah jumpa 3 barang. Barang seterusnya ialah cawan. Betul. Barang yang kelima, gelas. Dan barang yang terakhir ialah mangkuk. Tepat sekali. Kamu dah jumpa ke-6 barang tersembunyi yang terdapat di dapur ini. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan belajar tentang peralatan-peralatan makan yang terdapat di dapur. Peralatan makan yang pertama ialah pinggan. Pinggan. Okey, adakah kamu tahu apakah fungsi pinggan? Pinggan digunakan untuk meletakkan makanan. Contohnya nasi, ayam goreng dan ikan goreng. Peralatan seterusnya ialah mangkuk. Mangkuk. Mangkuk digunakan untuk meletakkan makanan yang berkuah. Sebagai contoh, sup ayam, mi bandung dan laksa. Seterusnya pula, cawan. Cawan. Cawan digunakan untuk mengisi minuman yang panas. Contohnya air kopi, air teh. Baiklah, peralatan makan yang seterusnya ialah gelas air. Gelas air. Ianya digunakan untuk mengisi air sejuk. Sebagai contoh, gelas air boleh digunakan untuk mengisi jus buah-buahan. Peralatan makan seterusnya ialah sudu. Sudu. Ia digunakan untuk mengambil makanan yang berkuah ataupun tidak berkuah. Contoh, kamu boleh gunakan sudu untuk makan nasi ataupun makan makanan yang berkuah seperti mi bandung. Peralatan yang seterusnya ialah garpu. Garpu. Garpu boleh digunakan untuk mengambil makanan yang tidak berkuah. Sebagai contoh, kamu boleh gunakan garpu untuk ambil ayam goreng, nugget dan sausage. Baiklah, setelah kamu kenal jenis-jenis peralatan makanan yang terdapat di dapur beserta dengan fungsi-fungsinya, mari bantu cikgu untuk jawab soalan berikut. Kamu perlu padankan peralatan makanan yang ada di bawah dengan fungsinya. Okey. Peralatan makanan yang pertama ialah mangkuk. Yang kedua ialah gelas air dan peralatan yang ketiga ialah garpu. Okey. Apakah fungsi mangkuk?
Jom kita sama-sama tengok jawapannya. Mangkuk digunakan untuk mengisi makanan berkuah. Betul. Jom kita tengok pula fungsi gelas air. Gelas air digunakan untuk mengisi air yang sejuk. Peralatan yang terakhir ialah garpu. Garpu boleh digunakan untuk mengambil makanan yang tidak berkuah. Betul, tepat sekali. Terima kasih kerana membantu cikgu. Baiklah, tugasan untuk hari ini, kamu perlu susun peralatan makanan yang terdapat di rumah kamu. Kemudian kamu susun mengikut susunan yang akan cikgu tunjukkan di bawah sebentar lagi. Setelah siap, kamu perlu tangkap gambar dan hantar kepada cikgu. Baiklah, jom kita tengok bagaimana susunan yang perlu kamu buat. Peralatan yang pertama ialah pinggan. Peralatan seterusnya ialah sudu di bahagian kanan dan garpu di bahagian kiri. Kemudian, mangkuk perlu diletakkan di sebelah kiri. Dan gelas air dan cawan perlu diletakkan di bahagian kanan kamu. Kamu perlu susun kesemua peralatan makanan tersebut seperti ini. Kemudian, kamu perlu tangkap gambar dan hantar kepada cikgu. Cikgu harap kamu dapat susun mengikut susunan yang betul. Baiklah, setakat ini sahaja sesi kita untuk subjek pengurusan diri tahun 1 hari ini. Cikgu harap kamu dapat faham dan kenal pasti jenis-jenis peralatan yang terdapat di dapur beserta fungsi-fungsinya. Semoga kita berjumpa lagi di masa depan. Bye!